Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 21, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai manusia sekalian, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, moga-moga kamu bertakwa kepadanya. Baik, ayat ini merupakan satu seruan kepada manusia, keseluruhannya supaya beribadah kepada Allah SWT. Ibadah kalau kita pelajari, ia merupakan dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran Al-Karim, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semua tuntutan ibadah dalam Quran adalah merujuk kepada tauhid, iaitulah kepada mengesakan Allah SWT. Ayat-ayat yang lalu telah kita bincangkan, fokusnya kepada tiga golongan, iaitulah mukminun, kafirun dan juga munafiqun. Jadi dekat ujung ni Allah SWT memujuk sekalian yang belum beriman ni supaya beriman kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa maksud ibadah ni dia mestilah mengandungi beberapa syarat. Iaitulah yang pertama, kita sebagai hamba merasakan dengan yakin bahawa segala yang kita miliki itu adalah sementara, kerana yang miliki yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kereta Allah SWT punya, rumah Allah SWT punya, isteri Allah SWT punya, semua kita pinjam saja. Dengan sebab kita ni merupakan peminjam kepada Allah SWT yang memiliki segala-galanya, maka kita merasakan amat tidak patut kalau kita tidak mematuhi arahan yang memberi pinjam. Kita sewa rumah orang sebagai contoh, kita terpaksa dengar kepada arahan dia, nak duduk sini berapa lama, sewanya naik atau tidak, segala-galanya tertakluk kepada kehendak pemilik. Maka dengan sebab itulah timbul rasa ubudiyah, rasa perhambaan kepada Allah SWT dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Yang kedua, syarat ibadah ni dalam kehidupan, iaitulah semua aktiviti yang kita lakukan kerana Allah SWT. Kalau ada perasaan seperti ini, alhamdulillah. Dengan sebab itu para ulama mengatakan ibadah ni begitu umum maksudnya, bukan terbatas kepada salat sahaja, bukan terbatas pada zakat semata-mata, bukan terbatas pada haji sahaja, bukan terbatas pada bangun malam sahaja. Malahan mengunjungi orang sakit pun merupakan ibadah. Malahan menolong orang yang ada masalah tengah jalan, keretanya menghadapi masalah tayar pun ibadah. Dan begitu menakjubkan sekali, seorang perempuan yang menyelamatkan kehidupan seekor anjing di padang pasir yang panas pun dengannya dia mendapat pahala ibadah yang besar di sisi Allah SWT. Tengok. Jadi janganlah kita beranggapan bahawa ibadah itu khusus kepada qasidah, pergi haji, seolah-olah bekerja kita ni seharian bukan ibadah. Ruginya kalau fikir macam tu. Sedangkan kita bekerja seharian lebih banyak daripada waktu kita fokuskan untuk ibadah yang khusus. Kerana itu para ulama membahagikan ibadah ni ada dua, ibadah umum dengan ibadah khusus. Ibadah khusus ni ditujukan khas untuk Allah, tetapi ibadah umum mungkin berkaitan dengan manusia, tetapi di sebaliknya adalah tujuannya, niatnya kerana Allah SWT. Jadi yang ketiga pula, syarat ibadah ni kata para ulama, iaitulah kau meninggalkan satu perkara bukan kerana apa pun, tetapi kerana Allah SWT. Maka dengan sebab itu semua hidupmu telah kamu bulatkan, tekadkan ia sebagai kerana Allah SWT.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, inilah dia maksud ibadah yang begitu umum dalam Islam. Semua perkara yang Allah SWT gembira engkau melakukannya, maka dia merupakan ibadah. Dan semua perkara yang membaiki hubunganmu dengan manusia, kerana Allah juga ia merupakan ibadah. Jadi inilah dia tuntutan dalam hidup untuk kita faham bila Allah SWT gambarkan supaya kita menjadikan hidup kita ni kerana Allah, kerana kita adalah milik Allah, bukannya pekerja di sesuatu tempat yang kalau kita rasa tak puas hati, kita boleh letak jawatan. Tapi hubungan kita dengan Allah SWT adalah hubungan di antara pemilik dengan yang dimilikinya secara mutlak. Maka tentulah tidak wajar bagi yang dimiliki dengan mutlak ini untuk mempertikaikan, mempersoalkan apa yang telah ditetapkan oleh yang memilikinya. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Dan kita telah pelajari perkataan Rabb dalam surah Al-Fatihah yang lalu. Rabb maknanya pemilik, pembimbing, pemberi rezeki, memberi umur dan sebagainya. Jadi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan kita. Mana-mana manusia sekalipun, walaupun mereka ni berbilang-bilang ideologi agama, tetapi pastinya dalam keadaan sukar dia akan mengatakan bahawa Tuhannya satu saja, Allah SWT saja. Yang dipelbagai-bagaikan itu adalah kerana tanggapannya mesti meminta kepada Allah menerusi perantaraan-perantaraan. Kita dalam Islam ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kita diminta direct dengan Allah SWT. Tak payah menerusi mana-mana pihak sekalipun, melainkan kalau orang itu benar-benar dikenali sebagai orang saleh, maka kita boleh bertawasul dengannya. Tuan guru, tuan syekh, sahabat, orang alim, tolong doakan untuk saya ada masalah keluarga, sebagai contohnya. Jadi ini dibenarkan. Tapi yang lebih digalakkanlah kita minta direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi macam orang-orang kafir, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang kafir ini seringkali mengatakan bahawa kami mempunyai Tuhan-Tuhan yang berbilang-bilang ni kerana kami segan nak memohon kepada Allah direct. So kami terpaksa melalui perantaraan-perantaraan. Siapa perantaraan-perantaraan ni? Ini adalah datuk nenek moyang kami dahulu yang terkenal sebagai orang saleh. Maka kami minta kepadanya. Lama kelamaan bila orang tu mati, syaitan datang untuk membisikkan, buatlah patung berhala, ingat pada dia. Datuk dulu yang banyak berjasa kepada orang lain, buat patung. Keturunan yang berikutnya tak mengerti, itu patung dibuat hanya untuk ingatan saja. Lama datang merasakan padanya ada nilai takdis, ada nilai perhambaan, nilai kesucian yang tertentu, nilai kedudukan yang tertentu. Maka datang generasi berikutnya disesatkan oleh syaitan untuk menyembahnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam Islam disuruh kita untuk minta terus kepada Allah SWT tanpa perantaraan-perantaraan. Moga Allah beri kefahaman kepada kita. Nanti kita akan lihat lagi pada ayat yang berikutnya tentang hakikat dunia yang Allah jadikan begitu indah, begitu tetap. Walaupun hakikatnya bulat, tetapi dalamnya manusia dapat duduk membina berbagai-bagai kemajuan, bangunan, kehidupan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.